Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang akidah dengan tajuk Jauhi Syirik. Apa yang dimaksudkan dengan syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Apa pula hukum melakukan syirik? Hukum melakukan syirik ialah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya. Syirik terbahagi kepada dua. Yang pertama, syirik jali, dan yang kedua, syirik khafi. Baiklah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh syirik jali ialah menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah matahari, juga meminta doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula akibat jika kita mengamalkan syirik jali ini? Pertama, ia dapat merosakkan akidah. Kedua, ia boleh menghilangkan pergantungan kita kepada Allah. Ketiga, mendapat dosa yang sangat besar. Dan yang keempat, mereka akan kekal di dalam api neraka. Baiklah, mari kita lihat pula pengertian syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Contoh syirik khafi ialah sikap riak dalam ibadah, iaitu bukan semata-mata kerana Allah, melainkan ia melakukannya kerana mahukan pujian. Apa pula ya akibat jika kita mengamalkan syirik khafi? Pertama, ia dapat menghapuskan pahala amalan. Kedua, sukar diterima pandangan orang lain. Yang ketiga, ia dapat menimbulkan permusuhan. Keempat, dibenci oleh masyarakat. Dan yang kelima, mudah berputus asa. Baiklah, mari kita lihat kisah teladan berkaitan dengan mengamalkan syirik ini di dalam kisah tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun. Kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian mereka akan kembali semula
kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Daripada kisah ini, Nabi Muhammad tidak sesekali mensyirikkan Allah kerana hanya Allah sahaja yang perlu disembah, tiada yang dua atau yang lainnya. Secara rumusannya, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Semoga anda memahami isi kandungan yang dipelajari. Alhamdulillah, semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.